Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Ramadan. Bersama saya pada pagi ini, saya Sharifah Azwani binti Said Intan, selaku Pegawai Pertanian Kuasa Usaha Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Negeri Perlis, dan bersama saya Muhammad Safarin bin Putih daripada Unit Pengembangan Daerah Jabatan Pertanian Negeri Perlis. Okey, so pada pagi ni kami bersiaran secara langsung lah di Kompleks Pertanian Bukit Temiang, dan sekarang lokasi kita adalah ladang Pulau Pemerhatian Bahagian Pembangunan Industri Tanaman lah. Okey, so pagi ni kami akan sembang sikit lah berkenaan dengan kita kata harum manis. Dia mai pula dah. Kita nak promosi sikit harum manis. So sebelum tu kita akan cerita sikit lah Cik Safarin. Di mana kita kata harum manis yang tuan-tuan nampak kat belakang kami ni, sebenarnya dia berasal daripada Sungai Nibong, Selangor. Lepas tu pada bila tahun 1984. Cik Safarin lahir ke tak lagi? Lahir dah, saya yang tak lahir lagi. So pada tahun 1984 tu kita ada pertandingan mangga. Lepas tu sempena HPPN lah, masa tu Hari Peternak dan Peladang Negeri Perlis, kita buat pertandingan mangga. Lepas tu kita dapati daripada mangga, banyak-banyak mangga yang ada ni, harum manis lah yang terbaik, dan kita pilih sebagai kita kata untuk kita tanam di Negeri Perlis. So daripada program tu kita mulalah menanam harum manis secara besar-besaran lah di Negeri Perlis. Mungkin Cik Safarin lebih arif lah berkenaan dengan projek-projek harum manis kita di kawasan. Okey, saya ceritakan sikit lah berkenaan projek mangga harum manis Perlis ya. Di keseluruhannya dia ada 1575 hektar lah untuk keluasan keseluruhan tanaman, di mana 1300 adalah pokok yang mengeluarkan hasil lah pada tahun ni. Banyak lah tu. Sebanyak 63 kelompok yang dibimbing oleh ejen pengembangan tanaman di peringkat kawasan lah, sebanyak 7 kawasan. Campur satu kawasan juga di kawasan Mada. Saya sendiri yang cover kawasan Mada tu untuk segala aduan berkaitan tanaman harum manis di kawasan Mada lah. So maknanya lo ni kita kata daripada 1300 hektar yang akan berhasil tu, lebih kurang kita punya jangkaan hasil bagi harum manis tahun ni berapa tan yang kita nak dapat tu daripada 1300 hektar tu. Kalau ikut jangkaan membalut sehingga hari ini, kita dapati sebanyak 3,336 tan untuk hasil tahun ni. So kita kata bolehlah satu Malaysia merasa kot bolehlah kot cover. Setahun sekali. Setahun sekali je. Jadi kita kata boleh kita katalah dah mulalah macam kita hari ni dah 14 hari bulan 4. So harum manis kita ni dah bermula secara rasminya pada 11 hari bulan 4 sehingga 30 hari bulan Jun. So kita kata bolehlah merasa, sebabnya kita ada jangka masa yang dalam sebulan setengah tu je untuk kita menikmati harum manis. Kalau tak, kena tunggu tahun depan pula lah. Kebetulan baru-baru tahun ni kita dapati harum manis keluar pada bulan puasa lah. Dia istimewa lah. Di samping kita boleh makan kurma sebagai menu buka puasa, kita boleh buat jus harum manis lah. Ya, betul-betul. So kita boleh berbuka puasa dengan jus harum manis lah. Okey. Kurma jangan lupa. So di samping kita kata kita excited nak beli harum manis tu, tapi kita nak bagi awareness jugalah dekat penggemar-penggemar harum manis dan kita kata pelanggan-pelanggan yang bakal melanggan harum manis ni. Okey, selalunya dengan harga yang agak tinggi ni, kita kata mahal lah kan. Banyak jugalah kes-kes penipuan yang kita terima kan. Macam tahun lepas pun banyak kes-kes yang kita terima. So kat sini kita ada tunjuk beberapa contoh lah mangga yang ada untuk kita bezakan dengan harum manis. Okey, pertama sekali yang banyak sekali di pasaran kita lah ni adalah mangga Kemboja ni ya. Ada banyak nama lah. Dia ada banyak nama. Mangga Kemboja.
Lepas tu ada juga depa bubuh harum manis tipu. Ada juga depa bubuh harum manis Kemboja. Tapi sebenarnya dia bukan harum manis lah. Okey, kalau kita tengok yang ada dekat kita hari ni color oren. Tapi sebenarnya warna hijau pun dia ada. Oren dengan hijau tu disebabkan oleh pembalut yang dipakai lah. No? So ni mangga Kemboja. Yang ni memang harga dia lebih kurang dalam dia kadang-kadang 4 kilo RM10, 3 kilo RM10 lah. Ya. Dia berbeza dengan harum manis. Ya. Maksudnya memang berbeza lah. Bukan buah yang sama. Okey. Ni kita tunjuk kat sini adalah harum manis yang original lah. So kalau tuan-tuan order dekat pembeli, dekat pembekal, dekat pengedar, ni adalah harum manis yang original. Pastikan buah-buah harum manis yang tuan-tuan dapat bentuk dia macam ni. Sekejap kita akan terang lagi ciri-ciri secara detail. Okey, yang ni adalah meleleh. Bentuk dia seakan sama dengan harum manis lah. Yang ni pun ada jugalah kes-kes penipuan yang berlaku yang menggunakan mangga meleleh harum manis, mangga meleleh ataupun mangga susu ni. Dia declare sebagai harum manis. No, bentuk dia memang nak sama kan? Dia orang panggil mas muda pun. Mas muda pun orang panggil juga ada 3 nama lah. Ya, okey. Lepas tu ni adalah Pearly Sunshine lah. Okey, yang Pearly Sunshine ni jangan terkeliru lah. Sebab mangga Pearly Sunshine ni ataupun dulu kita panggil Salah lah. Selepas kita inovasi guna pembalut warna coklat, bila masak dia akan jadi warna kuning lah. Maksudnya lah ni kulit ni warna ni hijau-hijau sikit. Hijau, dia masak ni warna nanti kuning. Nanti bila dia matang dia akan tukar jadi colour macam ni juga kan. Okey. So, tapi dia Pearly ni jangan keliru lah. Sebab dia dalam masa yang sama dia ada harum manis pun dia ada keluar. Dengan Pearly Sunshine pun dalam masa yang sama dia ada keluar. Dia keluar sekali. Kadang-kadang dia cepat sikit lah dalam seminggu macam tu. Sebab bunga harum manis ni kadang-kadang dia rosak, dia akan keluar bunga yang kedua. Okey, kalau Sunshine ni dia kurang rosak sikit, dia boleh keluar cepat sikit daripada harum manis. Sebab selalunya kalau kita kata dulu Pearly Sunshine ataupun Salah ni kita gunakan untuk buat jeruk. Yang kita duk makan jeruk Pak Ali, jeruk macam-macam tu. Jeruk pelam tu adalah dia guna ni lah, dia guna Pearly Sunshine ni lah. Lepas tu lah ni bila kita dah dapat, kita dah inovasikan pembalut tu, dia jadi cantik dan dia manis juga. Cuma bau dia je tak seharum macam harum manis apa semua. Kalau bulan puasa ni kalau kita beli sesuai, kita buat jus lah. Kita buat campur mangga Pearly Sunshine ni dengan nanas. Akan jadi sedap lah jus tu. Nanti kita boleh try ni buka puasa nanti. So yang ni lebih kurang kalau selalunya orang jual 3 kilo berapa ringgit je Safarin? Yang mana yang sekarang? Yang sekarang ni untuk Pearly Sunshine ni. Kalau Pearly Sunshine ni kalau harga kebun lah, dia RM4 lah sebab dia dah inovasi lah. Inovasi. Tapi kalau yang untuk di pasaran tu yang dia post sekali dengan kotak apa semua tu? Dia post harga dia lebih kurang kalau RM50 lah. Untuk 3 kilo? 3 kilo sekali post RM50. Kalau premium lebih kurang RM60. So jangan keliru lah dengan harum manis ni. Sekali lagi dia peringat mangga Perlis ni pun harum manis juga kan. Dia keluar dalam masa yang sama. Masa yang sama memang berdemai daripada Perlis. Dan kita katakan memang kebanyakan petani dia jual dua kan, harum manis dengan Pearly Sunshine ni. So kita kena tengok lah, bukan tengok pada harga lah. Selalunya Pearly Sunshine ni dalam RM50, RM60 dan harum manis ni 3 kilo 110. 100 lebih lah. 100 lebih lah, lebih kurang. No? So sebelum kita kata kita nak dapatkan harum manis yang matang, yang sesuai dimakan sebelum kita makan, kita nak tengok jugalah macam mana kita kata dari masak. Daripada kita kata kita daripada start berbunga sampai kita boleh ambil buah ni. So kalau kita tengok dekat belakang kita ni buah dah dibalut lah. Buah dah dibalut. Kalau tuan-tuan perasan, kita ada tulis tarikh, kita ada kod warna, macam-macam lah yang kita gunakan untuk kita bezakan peringkat kita balut buah kita. Okey, untuk makluman juga, dekat sini untuk kita dapatkan buah pada bulan April ni, yang law ni tengah keluar buah ni, kita memulakan aruhan je Safarin ya. Kita mulakan aruhan untuk pembungaan bermula pada
bulan 10 hari itulah. Di mana kita tetapkan tarikh untuk aruhan bunga daripada 1 hari bulan 10 sehingga 15 hari bulan 10. So kami di pihak teknikal keluarkan tarikh untuk aruhan. So Cik Safarin di pihak daerah kawasan dia akan buat kempen lah Cik Safarin kan. Berapa kursus yang kita buat? Untuk di kawasan maksud dia kalau buah penggalak ni bermulalah musim harum manis. Jadi kita buat kursus termasuk latihan dan juga lawatan and so on lah di kebun-kebun dan projek-projek kelompok kita. Lebih kurang 60 kursus yang kita atur lah, yang kita aturkan sebagai kempen kepada para pengusaha ni supaya buah penggalak dan hasil yang kita akan dapat insya-Allah pada bulan April lah. Okey. So kita kata dekat kawasan pun kita tunjuk macam mana nak buat, kita ajak semua kan. Okey, so bila kita tengok balik kita punya roda harum manis ni yang kita daripada buku yang tebal ni, manual yang sebenar ni, daripada manual ni kan yang tebal ni kita convert kepada roda ni untuk memudahkan petani kita kan. Kebanyakan petani-petani kita dah dapat dah roda ni, roda harum manis ni. Kalau tak dapat pun petani-petani pun sanggup belilah lebih kurang RM20 satu ni. Daripada pihak luar lah. Pihak luar. Okey, so daripada roda ni kita boleh setkan lah kita punya musim di mana kita kata kita mula meletak aruhan pada 1 hari bulan 10 dan kita jangkakan buah kita mula pungut pada 1 hari bulan April. So maksudnya lah ni memang dalam kita panggil edah lah ni dalam tempoh dalam tempoh musim lah. Maknanya selepas 60 hari kita buat aruhan, pokok akan mengeluarkan bunga. Okey, selepas pokok mengeluarkan bunga, kita akan mula balut lah. Di mana kalau kita tengok buah-buah yang dituai sekarang ni, dia akan dia telah dibalut bermula Februari hari itulah. Masa Februari tu kita punya critical time lah, di mana semua kita kata kita punya tenaga kerja akan bertumpu untuk membalut buah ya Cik Safarin. Tapi Cik Poh, ni begitu mencabar sikit lah kita nak kawal harum manis. Kita tengok cuaca yang pada awal dia terlampau panas. Lepas tu sekarang ni sekejap hujan, sekejap panas. Jadi cabaran lah kepada pengusaha-pengusaha. Betul. Jadi dengan kos pengeluaran yang tinggi tu, sebab itulah harum manis kita tengok harga dia lebih tinggi. Sampai perosak penyakit pun banyak lah air-air ni kan. Betul. Lepas tu pengusaha pun kena upah orang jaga kebun sebab risiko kehilangan buah tu begitu tinggi. Betul. Semalam saya berkesempatan melawat ke kawasan Panggah di mana kami nampak pasal apa lah pakcik ni duduk dalam kebun. Gazebo, dangau. Rupanya dia tunggu harum manis dia. Dia kata ada orang dah petik dah. Kesian kat dia. Yalah, cabaran dia kalau macam hari Jumaat tu susahlah. Waktu sembahyang Jumaat tu waktu yang paling banyak buah hilang lah kata. Lepas tu dia kena suruh bini dia pula lah betul lah. Lupa bini dia, anak dia yang perempuan dia tak sembahyang kan. Itulah cabaran kita untuk mengeluarkan sebiji buah harum manis. Macam kalau kita tengok ni kat belakang ni nampak macam tangkai-tangkai kosong ni kan. Sebenarnya ni adalah bekas tangkai bunga lah kita kata. Dia keluar bunga tapi dia tak ada hasil, dia tak jadi buah. So banyaklah tangkai-tangkai kosong. Bila bunga tu banyak, hujan tiba-tiba kan. Tiba lebat dan bunga dia jadi hitam lah. Dan serangan perosak pun menyumbang. Dan kita kena tunggu bunga yang kedua lah. Kebanyakan bunga yang kedua yang mengeluarkan hasil pada kali ni lah. Betul. So inilah kita kata kita dah balut lah. Okay, so kita nak tunjuk lah Cik Safarin macam mana nak kenai buah untuk kita tuai buah kita. Kita kalau buah harum manis ni kita tak ambil buah yang masak di pokok, kita akan ambil buah matang di mana kita kata buah mula matang setelah 8 minggu dibalut ataupun 13 minggu selepas bunga kembang lah. Yalah, kadang-kadang kita ada pembeli daripada luar daripada Perlis, dia salah faham. Dia datang ke kebun, dia kata dia nak beli dan tuan tak boleh nak bagi. Bukannya tuan tu tak mau bagi, tapi dalam proses harum manis ni kita ada proses-proses sebelum kita boleh makan harum manis ni. Betul. Dia banyak proses. Bukan
macam beli buah-buah lain kan, pergi kebun kita dapat beli. Ya, macam kalau tembikai kita pergi di kebun tembikai kita potong, boleh beli makan terus. Tapi kalau jual masam, penjual yang dipersalahkan. Ya, betul. Tapi dengan harum manis ni, kalau kita, walaupun kita kata dia dah cukup hari, 56 hari, 8 minggu kita tuai, kita terus makan, memang dia masam. Orang tak panggil harum manis, orang akan panggil haram masam. Dia kalau nak harvest pun, kalau hujan lebat kita kena tunggu 2 hari lah. Ya, kita akan tengok. Bagi keadaan tanah kita kering, baru kita harvest buah tu. Ya, so sebab itulah kita ada machine bricks ni. Yang kita akan check dulu buah kita. Sama ada sesuai ataupun tak sesuai untuk di harvest. Tapi yang ni pun kita kata check bricks juga. Tapi yang ni kita tak boleh simpan lah buah tu kat pokok. Yang ni kita kena potong terus. Lepas tu kita kena titik ayak buah tu. Tapi kalau untuk bricks ni, kita boleh check lah buah yang masih di pembalut ni, untuk kita tahu dia boleh tuai ataupun tak boleh tuai lagi. So mari kita tengok contoh. Dia kalau untuk pasaran tempatan, dia indeks berapa? Kalau untuk pasaran tempatan, kita akan check untuk bricks yang atas pada 12. So kita dah boleh tuai lah. Tapi kalau untuk pasaran luar negara, macam dulu kita pernah ekspor buah ke Jepun, kita akan ambil untuk bricks 10 ke atas. Yang untuk tempatan memang kita kena 12 ke atas lah. Sebab orang kita ni suka manis-manis kan. So memang kita tengok macam mana. Saya tunjuk kat Cik Safarin. Okey. So kita akan check buah ni lah. Okey. Yang ni kita dah balut cukup lah 56 hari lah. Okey. So kita tengok dia matak, dia boleh tuai ke tak boleh tuai lagi. Segok macam saya je buah ni. No. Okey, pertama sekali kita tengok ciri-ciri dia lah. Okey, ni tangkai pengasuh dah mula kering, tapi ada jugalah kes-kes yang tangkai pengasuh tak berapa kering. So kita tengok permukaan kulit dah licin. Kita pegang. Dah licin dah permukaan kulit kita ni. Okey, lepas tu kita tengok dia dah berdebu. Nampak tak dia berdebu putih? Dia dah berdebu. Okey, so kita boleh check lah Cik Safarin 4 point. Yang ni tajam lagi tak ni? Yang ni sinus dia ni. Dia dah apa? Kita panggil dia dah kembang. Dia dah penuh. Dia dah penuh. Lepas tu apex ni pun dah membulat dah. So yang orang kata dagu ni lah. Yang ni dagu ni, sinus ni. Dia dah kembang, dia tak mancung. Okey, kita tu kita tengok tak yang tak tua lagi ni, yang tak cukup matang lagi. Kita nampak beza. Pembalut putih Ya. Pembalut. Okey, nampak tak perbezaan? Yang ni dia masih muncung lagi. Yang ni dia dah membulat dah. Boleh nampak kan beza dia. Nampak ni dia dah bulat, yang ni dia masih pipih. Dia masih kuncup, dia tak bulat elok lagi. So ni masih tak cukup matang lah. Okey, so kita boleh check yang ni lah. Yang ni kita check. Okey, kita tengok bacaan dia. Okey. Okey. Okey, so kita tengoklah bacaan dia. Kita ambil 4 bacaan. Okey. 13.5. So 13.5 lah, dia lebih pada 12 dah lah. Tapi kita kena ambil purata lah untuk 4 bacaan. 11.7. Okey. Nak pegang pun takut, no? Takut tertarik putih lagi. Okey, so average dia sekarang 11.8. Okey, dia punya purata 11.8. Maknanya kita tak boleh petik lagi lah untuk hari ni. So kita akan simpan dalam 2-3 hari lagi untuk kita petik lah buah ni. Kalau kita yang untuk pasaran luar negara ekspor kita dah boleh petik, tapi untuk pasaran tempatan kita tak boleh petik lagi untuk hari ni lah. So kita akan simpan 2 hari lagi baru kita petik. Ada hujan kot semalam. Ya, sebab seminggu ni memang ada hujan. So kita boleh estimate macam tu lah.
kita boleh anggarkan macam tu. So kita balut. Kita balut ni sebab apa? Sebab apa kita balut buah? Kita balut buah ni sebab kita nak mengelakkan lalat buah lah. Lalat buah yang akan menghinggap pada buah kita dan dia akan bertelur dan buah kita rosak lah. Selain kumbang pengorek isi lah dia akan masuk. No? Sebab tu kita balut buah-buah kita. Okey, ni untuk bricks yang kita cek di ladang lah. Okey, seterusnya yang ni kita ada sediakan buah yang matang lah, yang masak lah. Yang boleh dimakan. Ni boleh cek juga, kita cek tengok berapa kita nak boleh makan ke tak boleh makan lagi. Okey. Okey, dah 20 dah. Hak ni lah depa kata hak tahap potong kaki tu kot. No. Manis tu 20 tinggi lah. Okey. 18.6. Selalunya buah harum manis kita ni sesuai dimakan apabila bricks mencapai 16. So ni average dia 18.3. So memang boleh dimakan. Okey, cuba macam mana kita nak tahu ciri-ciri yang mengatakan buah kita ni dah boleh dimakan. Tadi ciri-ciri buah matang kan. Ni ciri-ciri buah boleh dimakan. Okey, memang kadang-kadang kita beli di sini ataupun kita kata beli secara online. Okey, kita beli secara online, kadang-kadang buah sampai kat kita dia tak boleh dimakan segera. So kena sabar. No? Sebab kebanyakan syarikat-syarikat ni lah, kebanyakan syarikat ataupun pengusaha-pengusaha ni dia akan tulis tarikh buka kotak. Di betul. kotak tu dia tarikh buka kotak dan tarikh sesuai dimakan. Kena ikut macam tu lah. Kita kena ikut walaupun kita kata dah sampai tarikh yang sesuai dimakan. Tapi ada juga kita kata panduan untuk kita tengok buah kita tu. Okey, pertama sekali kita akan tengok dekat kulit ni lah. Okey, bila kulit dah masak, dia dah masak sebab tadi matang. Ni masak, dua benda yang berbeza lah. Okey, bila dia dah masak, dia akan tukar daripada hijau kepada kita panggil keperangan, bronzing. Nampak tu dia dah perang-perang. Nampak sikit kan? Dia punya dah perang-perang. Okey, dah perang. Okey, lepas tu kita rasa dia dah lembut. Tekstur dia dah lembut. Kalau tadi masa kita ambil, lepas tu kita peram, kita buka pemeraman tu, dia masih kerah. Ya, betul. So kita rehatkan 3 hari. Lepas tu baru dia akan mula lembut. Okey, lembut. Lepas tu bau wangi. Bau harum. Kalau tak habis makan boleh bawa dalam peti ais lah. So kita boleh cium lah buah kita. Wangi. Cik, siapa ni bau dengar tu wangi ke tak lagi? Ya, wangi semua dah. Dah wangi dah. Maksudnya boleh makan lah. Tapi kita tak boleh makan lah ni lah. Kita puasa sedap lah bau dia. Buat jus boleh? Buat jus pun boleh. Tapi kita kena campur dengan Pure Sunshine baru sedap lagi kan kalau jus. Okey, so yang ni memang dah boleh dimakan. So kita nak try belah lah. So kita belah. Jadi sebelum ni kita lupa cerita lah berkaitan dengan pemeraman dia tu. Macam mana peram kita lupa cerita. Okey, untuk makluman penonton semua, apabila buah yang macam tadi tu kita boleh tuai. Okey, apabila kita tuai, kita akan basuh dulu buah tu. Okey, lepas kita basuh, kita keringkan, lepas tu kita akan masuk untuk pemeraman lah. Okey, untuk pemeraman, kalau untuk ladang-ladang yang besar, dia akan buat rawatan air panas. Lepas tu baru dia peram. Okey, lepas kita buat rawatan air panas menggunakan suhu 50 darjah Celsius selama 5 minit. Okey, kita buat rawatan air panas tu untuk kita elakkan, kita matikan telur-telur lalat buah apa semua tu sekali dengan kulat-kulat yang ada apa semua tu, untuk kita jaga buah kita lah bagi cantik macam ni. Okay. Yang rawatan air panas ni selain daripada
Ya. Pusat Pertanian Bukit Bintang. Di kawasan pun kita ada 2 tempat. Di Koperasi Harum Manis YA dan juga di projek kelompok di Bukit Cabang. Maksudnya petani kita dah mula menggunakan teknologi itu kita dah guna. kita dah kembangkan kepada petani. Okey. Keselamatan makanan lah. Okey, lepas tu lepas kita buat lawatan air panas tu, kita keringkan buah kita, kemudian kita masukkan untuk pemeraman lah. Okey, pemeraman yang kaedah yang terbaik untuk pemeraman adalah menggunakan gas etilen. Okey, tetapi kita ada kekangan lah untuk penggunaan gas etilen tu kerana dia memerlukan kos yang tinggi dan infra yang moden lah. Tapi untuk kita di sini kita galakkan penggunaan kalsium karbait ataupun karbait yang buat meriam tu, nak raya nanti orang akan main meriam kan. So kita guna karbait tu, tapi kita gunakan pada dos yang sangat minimum, iaitu 2 gram untuk 1 kilo buah. 2 gram sahaja. Tak boleh lebih Jangan lebih. 2 gram sahaja untuk 1 kilo buah. Tapi itu dia tak ada direct contact ataupun kita kata terus. Dia tak ada sentuhan terus dengan buah. Maksudnya dia dekat kulit je lah. Dia tak kat kulit sebab kita balut karbait tu, kita balut dengan kertas. Lepas tu kita letak di bawah. Lepas tu baru kita susun buah kita di atas. Lebih selamat lah. Ya, lepas tu kita titik ayang dekat karbait kita tu sikit yang kita balut tu. Lepas tu dia akan membebaskan gas acetylene lah. Gas acetylene tu yang akan memasakkan buah ni. Dia masakkan sekata lah. So tak ada lah isu yang kita kata bahaya apa semua tu sebab dia tak meninggalkan residu. Dia tak meninggalkan residu pada buah sebab dia tak kontak secara direct dengan buah ni. So kita akan peram selama 48 jam je Safarin. Jangan duk kecoh buat 24 jam ke apa ke. Bila peram tu kita boleh buka. Okey, bila peram tu kita kena tutup. Jangan duk buka tutup. Gas tu keluar. Dia tak bagi kesan lah dekat buah ni. So bila kita peram, kita tutup rapat-rapat. Kita tak mau gas tu keluar. Okey, lepas 48 jam baru kita buka. Lepas kita buka selepas 48 jam tu, baru kita rehatkan buah ni 3 hari. 3 hari tu maksudnya kita bolehlah mula grading buah ni, masuk dalam kotak. Lepas tu kita boleh post lah dalam masa 3 hari tu. Okey. Lepas tu itulah yang masa 3 hari tu yang kita dapat jaminan daripada syarikat pembekas, syarikat kurier. Cerita sikit yang tu. Sebab tahun ni kita banyak syarikat kurier yang masuk lah. Sebab tahun lepas kita kebanyakan syarikat kurier dah kena pasti kelemahan-kelemahan yang ada dan tahun ni dia upgrade lah sistem penghantaran lah. Termasuk yang ada company yang buat rock lah untuk dia tambah kotak rumah yang tu berlapis kan. Kadang-kadang sampai di center dah terpenyek lah kan sebab tindan tinggi. Jadi dia inovasi dia dah buat rock untuk keselamatan. Macam sangkang kadang-kadang dia masukkan dalam tu ikut tingkat. Okey. Yang kita dapat sedia maklum yang akan ada kita kata kerjasama dengan kita tu Post Laju, Citylink dan Line Clear. 3 tu yang dia bagi jaminan jaminan penghantaran kepada kita bersekali dengan insurans. Betul kan? Bersekali dengan insurans. So dia bagi jaminan kat kita maksimum hari yang buah akan sampai kepada pengguna adalah sebanyak 3 hari kan. Sebanyak 3 hari. Maksudnya paling lewat buah sampai kat tuan-tuan, kat pelanggan semua dalam masa 3 hari lah. Kalau kita tengok ada kurier dah test lah. Ini hantar esok dah sampai lah. Untuk yang bandar-bandar besar lah. Dia dah memang test lah. Okey, so kalau kita kata kita baru buka peram 48 jam dah packing apa semua, kita post esok. Lepas tu bila sampai lusanya dalam masa sehari sampai kat pelanggan kita, pengguna kita, jangan makan lagi pelanggan pun. Tengok tarikh di kotak tu yang sesuai dimakan dengan ciri yang kami habaq tadi. Lembut, wangi apa semua tu noh. Tunggu dulu, biar dulu. Jangan duk masuk peti air ke apa ke, biar je di suhu bilik biasa ni. Sehingga tak lepas 3 hari lagi kan. Maksudnya kita tengok tarikh. Kalau dia selalunya dia akan tulis tarikh dekat situ. Dia akan tulis ataupun dia akan chop tarikh sesuai dimakan noh. Okey, so kita akan tengoklah macam mana keadaan buah kita. Okey, ada lagi satu isu yang tahun lepas.
kita dapat yang berat buah kita berkurang. Yang ada dia kata apa, dia order 3 kilo. Tapi sampai dia order 5 kilo tapi tak sampai 5 kilo. Selalunya penjual berat dia boleh kurang. Berat dia boleh berkurang. Sebab apa? Sebab bila buah ni kita tuai, kandungan air dia masih tinggi dalam buah. Okey, so bila kita peram, dia nak masak, jadi manis tu dia akan mengeluarkan wap-wap ayam lah. Wap-wap air. Sebab tu berat dia akan berkurang. Dalam sebiji ni dia akan berkurang 40 hingga 60 gram untuk sebiji, sehingga apabila kita potong buah tu, katakan kita kata buah ni mula yang masa first kita ambil, dipetik di pokok tadi ni, berat dia 400 gram. So bila dia sesuai dimakan, dia akan kurang sampai tinggal 360 gram lah. Itu biasalah bagi itu kebiasaan dia. Semua buah-buah lain pun macam tu. Cuma bila kita kata biasalah buah mahal ni, dia punya isu macam tu lah. So yang tu memang selalu kebiasaannya, memang kita akan lebihkan. Tapi dari segi pematang kita di kawasan lah, kebanyakan dia akan bagi lebih beberapa gram kan. Selalunya 100 gram, 200 gram kan. Dia tak akan tepat lah kan. Betul. Dia akan boleh potong-potong. So kita kata dia cover lah kan benda-benda tu. So kita harap pelanggan kita faham lah benda tu. Okay, so kita nak try buka tengok lah macam mana. Wangi tak sangka dah ni. Kalau boleh makan sedap ni. Okey, kita tengok isi dalam dia. Okey, ni adalah buah yang sesuai dimakan lah. Dia tak. Okey, kita buat corak-corak sikit. Telan ayat liok lah kita hari ni puasa. Berapa hari dah puasa? Hari ni hari kedua baru Cik Safari, lambat lagi nak raya. Okey, so ni lah harum manis kita. Sedap So kita harap pengguna kita tak tertipu lah dengan harum manis yang bukan harum manis tapi dideclare sebagai harum manis tu. So ada apa lagi nak tambah Cik Safari untuk kita kata kita lupa nak promosi pengedar harum manis kita. Okey. Antaranya kita ada, kalau setakat sekarang ni yang atas talian kita boleh dapatkan di Agro Bazaar online untuk harum manis. Yang keduanya dekat Shopee lah. Di Shopee tu apa pun ada. Harum manis pun ada kat Shopee. So boleh tengok dekat Nat Perlis lah. Selain itu kita ada juga lebih kurang 10 orang pengusaha yang kita akan bekalkan nombor telefon sekejap lagi di akhir kita akan siarkan, di mana kita boleh dapatkan harum manis kita ni daripada Koperasi YA, Kohamas, Dimensi Agro, Kelompok Tanah Pasir, Koperasi Hutan Buluh, harum manis Cik Gunon, Kelompok Bukit Cabang, harum manis Pak Lah Santan, harum manis Pak Ku, harum manis Nurul Nisha, harum manis Azhar, dan UiTM Arau juga, harum manis Limangga, dan Agro Bazaar online. So sekali lagi di akhir rancangan kita akan siarkan lah nama dan nombor telefon. So tuan-tuan boleh pilih lah yang mana, dan yang ni adalah pengedar ataupun kita kata petani yang sah lah, memang keluarkan harum manis yang berkualiti. Pengguna pun tak perlu risau lah waktu PKPB sekarang ni. PKPB, PKPP semua boleh dapatkan. Dapat sebab kita menggunakan perkhidmatan Korea lah. Tak perlu risau lah. Dan harum manis ni boleh sampai di pintu hadapan rumah. Depan rumah tuan-tuan lah. Okey, so saya rasa tak ada apa dah. So kita akhirilah dengan ucapan sekian, terima kasih. Selamat menikmati harum manis. Jadikan juadah berbuka puasa, pencuci mulut. Support harum manis Perlis. Dan selamat berpuasa. Bye.